Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kapten Rais. Jom guys, join program Lemak to Lean. Program viral yang akan guide anda untuk kurus dan buang lemak-lemak korang hanya dari rumah. Tanpa perlu pergi ke gym, tanpa alat senaman, tanpa sebarang produk dan ubat kurus. Dengan kos yang paling murah dan kesan yang super pantas. Dengan menggunakan metod Lemak to Lean yang sangat-sangat efektif. Metod yang kita gunakan sesuai untuk sama ada lelaki ataupun perempuan dan untuk semua peringkat umur dan sama sekali tidak akan mengganggu apa jua rutin dan pekerjaan korang. Lebih 5,000 orang dah pernah join program Lemak to Lean dan korang lihat sendiri hasil dia, kesan seawal 7 hari saja guys. Untuk bulan Oktober kita hanya ada 2 batch saja guys. Sangat-sangat terhad. Korang dah boleh transform badan korang untuk kurus dan dapatkan bentuk badan idaman korang sebelum tahun baru 2022. Masa terhad, slot terhad, jadi jangan terlepas. Tunggu apa lagi guys? Klik link dekat bawah sekarang untuk daftar program Lemak to Lean. Assalamualaikum Tuan. Salam. Okey Tuan, kita tak nak ambil masa yang lama sangat lah. Benda ni pun bukan benda baru kan. Kita pun dah tahu lama dah. Tapi netizen-netizen ni baru tahu kan. Lepas tu ditambah pula dengan portal-portal berita yang dia sampaikan maklumat. Dalam masa yang sama, dia bagi tahu pendapat dia sendiri. Contohnya macam saya baca dalam utusan lah. Pasal yang kapal Dayang Hao masuk semalam ni. And then wartawan tu dia bagi dia punya pendapat sendirilah, which is kalau pendapat masing-masing ni dia ada hak lah dia nak bagi pendapat. Tapi apa yang saya nak tanya Tuan lah berkenaan dengan EEZ ni. Dia okey, sebab kita punya kawasan perairan ni, dia ada kita punya, orang kata kita punya wilayah perairan kita, which is 12 nautical mile Tuan, ke 20? 12 nautical mile territorial water. 12 nautical mile. Okey, untuk EEZ ialah 200 nautical mile. 200 nautical mile. Daripada baseline. Okey, so daripada baseline. Okey, kalau ada kapal yang orang kata yang tak ada kepentingan, yang tak ada apa-apa perjanjian. Contohnya macam semalam lah, yang kapal Dayang Hao tu, dia masuk. Okey, kita tak tahu apa tujuan dia. So, bila dia masuk, apa, kalau macam Navy lah, apa yang Navy ada hak untuk buat ke atas kapal yang masuk ni sebenarnya? Sebenarnya benda ni balik kepada ROE, Rule of Engagement. Tuan-tuan yang dalam, tentu kita pakai ROE. Tiap-tiap operasi dia ada ROE dia tersendiri. Dia tak sama. Jadi dalam isu ni kena refer ROE lah. Dan saya percaya ROE dia tak ada kaitan dengan tidak menular sehingga tahap tembak-menembak lah macam yang diimpi-impikan oleh kebanyakan orang kan. Dia tak akan escalate ke sampai ke tahap tu selagi dia kata basic rule kalau selagi tak ada berlaku yang berunsur serangan kan, kita kata kan, memang kita tak akan boleh. Jadi setakat menceroboh macam ni, saya nampak kita akan desak dia untuk meninggalkan perairan kita. Itu saja yang biasanya kita buat. Jadi benda ni macam very simple lah, kita kata macam dalam kes-kes jenayah yang macam kita tengok polis kan, selagi penjenayah tak angkat apa-apa, kita tak perlu gunakan force yang berlebihan dari sepatutnya. Jadi setakat menceroboh ni macam yang saya cakap tadi, kita kena ambil maklumat dia, rekod dekat lokasi kat mana kita nampak apa semua, dah hantar bantahan lah. Pada on the ground, pada waktu kejadian, kapal mana yang ada tu kena halau lah, kita kata. Dalam bahasa mudah dia, kita kena halau dia, minta dia meninggalkan perairan Malaysia. Kita establish komunikasi melalui radio kan. Kita cakap ini kawasan perairan Malaysia, sila keluar daripada kawasan ni, apa semua. Macam tu yang biasanya kita lakukan. Betul, macam Air Force sendirilah. Bila dia masuk dekat EEZ, sama jugalah, kita pun ada kita punya ROE, kita identify, and then kita kumpul maklumat, and then kita report dekat kita punya ni lah, dekat kita punya HQ kita lah. Okay, kapal ni apa dia buat, sama jugalah. Cuma yang
mungkin ada orang yang salah anggap bila dia baca berita, oh China menceroboh EEZ Malaysia, semua orang akan ingat, oh ini kapal militeri ni, oh ini kapal perang ni yang ceroboh ni. Sebenarnya semalam tu orang kata kapal research, bukan kapal militeri pun yang masuk tu. Jadi setuju tak tuan kalau saya nak bagi tahu kat rakyat Malaysia ni, sebenarnya tak adalah kita kata jangan risau. Mungkin China dia ada niat dia lah, macam biasalah, dia sampai sekarang lagi dia menuntut kita punya EEZ tu. Tapi dari segi undang-undang antarabangsa dia, kita masih lagi di fasa yang kita tak perlu nak risau sangat lah. Setuju tak tuan? Saya setuju. Saya setuju. Okey. Macam mana yang kita tengok Amerika datang tu semua ni, dia kata dia nak enforce freedom of navigation. Freedom of navigation ni maknanya mana-mana pihak pun berhak menggunakan laluan ni lah. Laut ni selagi tak masuk territorial water, kalau setakat lalu tak ada isu. Yang jadi isu sekarang dia engage, dia melakukan aktiviti-aktiviti yang tak sepatutnya. Maknanya dalam kawasan ZEE tadi, kalau kapal mana-mana nak lalu tak ada masalah. Cuma bila dia hantar kapal kajian, kapal untuk buat research ni, bermakna dia nak buat research something lah. Jadi dekat sedikit kegusaran, tapi macam mana yang Han cakap tadi, tak adalah sampai tahap dia level of tension tu tak tinggi. Lagipun dia bukan hantar kapal perang, ada escort semua, dia datang solo je kan. Tapi macam yang cakap, isu tu tetap ada. Bukannya tak ada langsung. Maknanya netizen, kerisauan anda tu berasas. Tapi dia tak mencapai tahap tertinggi. Kalau mungkin netizen tak tahulah, kita punya hak. Okay, sebenarnya kita punya EEZ ni, kalau nak ikutkan dalam UN Clause, okay, 1984 ke? Okay, sebenarnya kita dah diiktiraf oleh orang kata UN yang EEZ tu kita punya lah. Dan hak kita sebenarnya orang tak faham EEZ ni kawasan apa? EEZ ni sebenarnya adalah kawasan lebih kepada orang kata kepentingan ekonomi. Maknanya kalau ada kawasan minyak ke, ada cari gali ke, sumber laut ke, kita ada hak ke atas aktiviti-aktiviti ekonomi dekat kawasan EEZ tu. Misal kata, kalau ada negara lain nak buat aktiviti ekonomi dia dekat EEZ, apa yang dia perlu buat adalah untuk menandatangani perjanjian dua hala lah. Dia kena dapat persetujuan Malaysia jugalah. Dia boleh buat. Tapi on the paperwork dia kena ada persetujuan daripada Malaysia lah. So macam kes China ni tuan, dia tak mengiktiraf pun yang UN Clause ni. Betul tak tuan? Semasa UN Clause ni ditandatangani, China adalah salah satu negara yang tak bersetuju sebab dia masih menegaskan EEZ tu adalah kawasan dia, wilayah dia. So, apa tuan punya ni komen? Okay, sebab kita tengok China punya style ni, dia, pandangan saya, dia bukan tak mengiktiraf lah. Dia bukan tak mengiktiraf. Cuma dia nampak kelemahan dalam UNCLOS ni adalah undang-undang dunia ni dia tak dikuatkuasakan. Dia tak ada satu penguatkuasaan oleh pihak yang penguatkuasa lah dia. Maknanya dia lebih garis panduan. Maknanya kalau negara tu ini kawasan laut dia, inilah rujukan dia berdasarkan ini. Tetapi pada masa yang sama, macam Han cakap tadi, dia kena ada persetujuan dua pihak. Sebab kalau kita tengok bentuk muka bumi daratan ni berlekuk-lekuk. Jadi kalau ambil angle ni, kita boleh makan laut sebelah sini kan. Kalau kita ambil kat sini, 360 darjah kita boleh tibai keliling lah, kita kata kan. Jadi sebab tu macam kita ada buat perjanjian. Kalau tuan-tuan tengok Brunei dengan kita kan satu daratan. Jadi laut dia tu dia boleh ambil keliling, bertindih-tindih. So nak settle, kita buat perjanjian, so dah settle. Macam tu juga dengan negara-negara jiran lain. Berpandukan daripada UNCLOS ni, sama-sama bersetuju menetapkan sempadan laut lah, kita kata. Tapi dengan China, dia ada pentafsiran lain.
Macam mana sebelum ni dia ada isu dengan Vietnam, dengan Filipin, telah pun dibawa ke Mahkamah Antarabangsa, Tribunal Mahkamah Antarabangsa dan dia kalah. Tapi dia tak mengiktiraf tribunal tu punya keputusan. Dia lebih nak kejar kepada perjanjian. Maknanya kalau tribunal tu kata pulau ni milik Filipina, contohnya macam Paracel lah. Paracel tak salah saya. Tapi dia kata dia tak setuju. Dia settle sendiri dengan Filipin, bukannya pihak ketiga yang buat keputusan. Jadi sama juga dengan isu dengan Malaysia sekalipun. Kita kata itu punya, tapi kita boleh buat apa? Kita nak tunggu tribunal Mahkamah Antarabangsa yang putuskan. Tapi China selepas Mahkamah Antarabangsa putuskan, setuju ke tak setuju? Tak setuju. Macam kita dengan Singapura dalam isu Batu Putih kan, ataupun Pedra Branca. Itu kita setuju, kita terima bahawa Pedra Branca ataupun Pulau Batu Putih dah jadi milik Singapura. Sama-sama setuju, settle. Walaupun sebenarnya kita pun masih berusaha untuk cari-cari bukti lain juga. Tapi dengan China, dia tak macam tu. Dia tak setuju. Dia cuba direct untuk dapatkan persetujuan negara-negara yang dia ada tuntutan betin dia lah untuk setuju dengan dia punya kehendak. Pada masa sama isu pemindahan pulau lah. Kalau tuan-tuan nak tahu, untuk pulau ni, daripada pulau tu pun kita boleh claim EEZ. Maknanya bukan daripada baseline tu, daripada daratan. Maknanya kalau kita ada pulau, dia boleh claim daripada, kita extend lah. Kita extend. Macam sebab tu kita pun ada pulau layang-layang dan sebagainya. Dia pun start bina pulau supaya dia boleh extend untuk validate dia punya claim ni lah. Jadi isu dia iktiraf tu pun betul. Tapi dia sebab benda tak favor kat dia kan. Dia tak iktiraf lah. Betul. Dia iktiraf. Dan saya lihat dia cuba dapatkan pengiktirafan antarabangsa melalui cara lain lah. Seperti dia bina pulau untuk dapatkan untuk dapatkan extension of ZEE. Kemudian bila dia datang tu, orang kata, kalau kita kata dia macam isu sensitif, contohnya durian raup kan. Bila kita usaha lama-lama, jadi macam hak kita. Jadi sebab tu dia pun hantar kapal dia ke kawasan ni. Kalau kita tak halau dia, dia akan rekod kehadiran dia. Kami dah datang sini beberapa kali, sepanjang kedatangan tak pernah diganggu. Seolah-olah itu macam kami punya. Nanti kalau berlaku dalam mahkamah, ni akan dibangkitkan. Sebab tu negara kita kena bertindak. Macam halau dia, hantar nota bantahan dan sebagainya. Kira lebih kurang macam show of interest lah tuan. Nak tunjuk, ni aku punya, aku datang. Macam tu lah. Okey tuan, berkenaan dengan ada yang menganggap, contohnya macam kita tengok berita daripada utusan Malaysia tu. Dia cakap China panas dengan Malaysia sebab kita buat exercise dengan US. Okey, pendapat saya sebenarnya China panas dengan US sebenarnya. Kita tersepit je sebenarnya sebab kita pun dah tahu China dengan US punya konflik dah prolong and adalah saya dapat pandangan daripada orang lah, orang je saya boleh cakap. Dia cakap kenapa kita hanya concern China ceroboh, tapi kita tak perasan ke sebenarnya US pun ceroboh juga. Tapi dia cuba menghalalkan pencerobohan dia tu dengan dia buat latihan. Apa pendapat tuan? Kalau saya cakap sebenarnya, saya tak tahulah, ini saya punya pandangan peribadi lah. Saya cakap US sebenarnya tak ada intention dekat kita, dekat Malaysia, apa-apa pun. Cuma sebenarnya dia ada masalah dengan US. Apa yang dia buat semalam tu semua adalah dia nak tunjuk dekat US. Tapi disebabkan area tu dekat dengan Malaysia, and then kita pun buat exercise dengan US. So jadi kita ni jadi macam tersepit lah. Kita jadi mangsa keadaan. So macam mana tuan? Itu ada benarnya bahawa kita ni mangsa keadaan antara konflik antara US dengan China. Dan ada juga benar kata US pun ada buat benda-benda yang berkonsepkan pencegahan. Cuma dia tak ada kepentingan, maksudnya dari segi untuk claim mana-mana bahagian tu, dia tak ada kepentingan. Tapi dia buat ikut suka juga. Bila dia dah masuk ke perairan tu, nampaknya macam dia buat ikut suka juga. Cuma bila China buat,
dia akan mengukuhkan tuntutan dia berbanding US. Kalau US dia apa, datang dan pergi lah kan. Dia kalau dia kata kawasan laut tu dia punya tak begitu clear cut lah bahawa bukan ni. Um, Pandangan saya lagi satu macam yang saya ada bincangkan benda ni semalam, bahawa sebenarnya di sebalik tension ni, semua negara masih ada hubungan dalam bidang lain. Ha? Masih ekonomi, pendidikan dan sebagainya, mereka terus bekerjasama kan. Kilang Apple syarikat Hmm. US masih Hmm. China. Malaysia masih buat, Hmm. dan peralatan kapal kapal perang Malaysia masih buat di China. Jadi Betul. dia benda ni tak, orang kata apa, kalau orang biasa tengok macam kenapa? Kenapa? Jadi menunjukkan bahawa politik dan juga apa, politik dunia, bukannya politik Malaysia ni, benda ni boleh Hmm. berjalan bergaduh dan berkawan ni boleh berjalan seiring selagi ada kepentingan. Maknanya kerjasama ekonomi menguntungkan semua negara yang terlibat. Pada masa yang sama, dia orang pun fikir ke hadapan untuk generate ekonomi dengan menguasai laut dan sebagainya. Dan Malaysia kena play along. Pihak mana pun macam nak apa, nak pilih China ke US, Malaysia bergantung pada kedua-dua negara. Hmm. Tapi kita kita terikat dengan FPDA tu kan. Kiranya Ah, jadi apa-apa, kita US. Bukanlah kita setia dengan US, tapi disebabkan kita ni under FPDA, sekiranya terjadi apa-apalah, contohnya macam China serang ke benda ke, tiba-tiba US serang China ke benda lah, kita minta jauh lah kan, jadi dekat kita punya Laut Cina Selatan ni, so kita memang lebih kurang tak ada pilihan lah kan, sebab kita under FPDA kan. So macam mana tuan? okay, FPDA ni tak termasuk dengan US. FPDA ni UK, Australia, New Zealand, Singapore, Malaysia kan. 5 negara ni tak termasuk US. Tapi tuan, Ah, contohnya, okey. Maksud saya sekarang ni, okey, contohlah ada ketegangan yang berlaku hmm, lah, US, China, and US dia confirm ada perjanjian dengan contohnya macam UK. Okey, dengan Singapore. Okey, UK, Singapore dalam FPDA. hmm. Jadi, adakah Malaysia kira akan terlibat juga disebabkan dah ada FPDA, and then macam Thailand, contohnya macam Singapore, UK dia akan tolong US lah, and then terjadi pula orang kata konflik tu dekat kita punya EEZ lah sebagai contoh. Jadi kita dekat mana tu, tuan? Saya tengok kita akan kepada US lah. Saya tengok kita akan kepada Ah. US. Kita akan kepada US sebab macam yang saya cakap tadi, US dia tak ada apa-apa nak tuntut daripada kita daripada segi apa ni, bahagian yang kita tuntut lah. Kita tak ada pertindihan. Kalau kita dalam isu sekarang ni, kita nak load kita bebas daripada China. Jadi kalau menyebelahi China, tak nampak gaya macam sebab kita kawan, bahagian kau tu aku tak kacau, tak nampak benda tu akan berlaku lah. Dalam isu ni saya Hmm. nampak lebih advantage kalau kita dengan US lah. Jadi kita ada, nak kata, delay China action. Kalau dia nak ambil, dia ambil lah mudah saya rasa. Kalau betul-betul dia nak ambil Hmm. secara kesan, dia dah boleh ambil. Tapi sebab Hmm. atas faktor macam kita berkawan dengan negara seperti US, atas faktor China sendiri pun tak nak kelihatan sebagai sebuah negara yang jahat lah kita katakan. Sebab sekarang ni zaman moden, Hmm. nak go directly into war, kerugian yang besar. Orang akan guna. Hmm. Jadi proses pencerobohan apa semua ni adalah sebahagian daripada proses untuk dia mengukuhkan tuntutan melalui undang-undang lah. Macam yang kita cakap tadi, Hmm. buat rondaan, enforcement, itu laut kita lah. Jadi dia tengah buat benda tu. Jadi kita nak counter pun, laut ni sangat luas. Jadi sebab tu kita perlukan Hmm. kehadiran US, UK, yang negara-negara yang tahun ni banyak sangat datang shopping dekat dekat Laut Cina Selatan Hmm. tu kan. Itulah Hmm. kita perlu memilih pihak yang selain pada China lah dalam isu ni. Hmm.
Saya setuju lah cakap tuan. Macam tuan cakap US datang kat sini, dia tak ada apa-apa nak tuntut pun. Memang bukan dia punya area of interest lah. Tapi Betul. biasalah tuan, US ni dia suka jadi hero. Betul. Dialah polis antarabangsa, dialah yang apa orang kata menguatkuasakan undang-undang, semua benda dia nak sibuk. So dia Hmm. nampak macam tuntutan China ni sekarang ni seolah-olah macam satu cubaan jenayah lah yang Ya. cuba dilakukan ke atas Laut Cina Selatan lah. And then dia tengok Laut Cina Selatan, negara mana yang ada kepentingan juga. Oh, Malaysia. Okey, ada ni, ada ni. And then dia tengok pula, oh, Malaysia. Oh, kita ada FPDA dengan UK. Ini kita nak kena campur ni. Hmm. So lebih kurang macam tu lah. And then ada juga orang kata isu-isu personal dengan China jugalah. Ya. Selain So, tu, macam tu? sebab walaupun nampak macam US nak tolong, dia nak tolong diri dia juga. Sebab Laut Cina Selatan, ya, laluan perdagangan antarabangsa. Kalau dikuasai oleh pihak yang dianggap tak mesra dia macam China kuasai, dia pun akan, US pun akan terkesan daripada segi ekonomi dan sebagainya. Benda ni saya rasa tuan pun tahu, saya pun tahu lah, tapi kita tak boleh in detail sangat lah. Saya rasa rakyat Malaysia tak perlu nak risau kot, sebab kita ATM lah, ATM orang kata kita dah mempertingkatkan kawalan keselamatan dekat area yang panas tu lah. Ya. Macam Air Force saya tahulah, and then saya rasa Navy pun tuan tahulah apa yang kita buat, dan juga kita punya latihan-latihan dengan US apa semua tu sebenarnya juga salah satu orang kata usaha nak mempertingkatkan kita punya kawalan keselamatan dekat area tu lah. Setuju tak tuan? Saya setuju. Sebab macam yang latihan Tamim Sari yang kita tengok penembakan misal pun kita buat di Laut Cina Selatan. Kapal-kapal yang perolehan baru, aset-aset Navy yang baru kita tengok ni kan, walaupun dibuat di China pun ditempatkan di Kota Kinabalu. KK, pangkalan kita dekat KK tu untuk banyak kena operasi di Laut Cina Selatan lah. Jadi itu membuktikan bahawa macam pihak TLDM ni dia sekarang ni kita agak fokus juga, dan kita tak nafikan memang Laut Cina Selatan ni lah kita punya apa tempat playground kita yang sebenarnya selain daripada Selat Betul. Melaka, Cina Selatan. Jadi pihak TUDM, TLDM saya rasa memang fokus lah, memang fokus pada Laut Cina. Betul. So um, dia tuan, dia sebab dia macam tuan cakap lah. Alamak, sangkut dah pula. Okay. Dia macam tuan cakap lah, Malaysia ni, netizen Malaysia ni mengharapkan tembakan, kalau masuk apa semua. Diorang harapkan pegang, dan saya pun tak faham lah kenapa diorang nak harapkan. Tapi bila tak ada tembakan berlaku, tak ada orang kata tembakan amaran, sebab ada tuan, saya baca komen, oh patutnya Malaysia bagilah tembakan amaran apa semua. Tapi kita tak buat benda tu disebabkan kita orang kata comply terhadap undang-undang antarabangsa ni lah, undang-undang laut, undang-undang apa semua ni. Jadi bila kita tak tembak, bukanlah kita tak mempertahankan Malaysia ni. Kita mempertahankan kita punya kawasan ni dengan cara kita comply terhadap undang-undang antarabangsa based on orang kata ada SOP, ataupun macam tuan cakap dia ada rule of ROE yang kita buat lah. So apa pesanan tuan kepada orang-orang yang mengharapkan mengharapkan tembakan daripada pihak kita ni? Macam Tuan, yang tuan. saya cakap. Okay, ada. Ya. Tadi sound tak ada pula. Macam saya cakap tadi lah, sebenarnya kita dah ikut ROE. Jadi tuan-tuan tak boleh harap bahawa tembakan-tembakan atau apa ni, orang kata apa, permulaan sebuah ni lah konflik yang lebih teruk. Sebab sekarang ni tembakan secara surat, kita kata apa, pena lebih tajam daripada pedang. Sekarang ni tindakan memang ada. Macam yang saya cakap tadi, kapal kita pergi sana, kita identify gambar, video, macam-macam lah kita ambil. Kemudian kita akan hantarlah laporan, kita buat bantahan diplomatik. Ia itu sesuai dengan undang-undang dan juga kejadian yang berlaku. Kapal tu pun masuk tanpa buat apa-apa yang apa,
boleh menyebabkan kita perlu menembak, bukan cakap kita tak boleh tembak. Sebab dia pun tak buat, dia pun tahu undang-undang. Dia pun tahu undang-undang, jadi dia pun tak buat apa-apa yang sampai perlu kita tembak dia. Jadi bukan saya nak kata bertenang, tapi kerisauan tu tetap ada lah kan. Sebab ni macam saya tekankan tadi, itu langkah-langkah dia untuk membolehkan dia menuntut kawasan tu. Jadi tindakan perlu diambil jugalah, menghalau dan sebagainya. Dan memang saya nampak ada keperluan untuk kita meningkatkan lagi kita punya kehadiran dekat sana. Ha? Sebab bila laporan ni ada, maknanya memang ada lah kita punya pemantau dekat sana. Kalau tidak, tak nampak lah kan. Tak adalah berita yang macam korang baca kapal masuk tu, maknanya adalah aset-aset kita, sama ada Navy, TUDM ataupun Maritim ni yang buat pengurusan dekat kawasan tu. Jadi poin saya adalah pihak kerajaan melalui agensi-agensi ni memang tengah buat kerja, memang pantau isu ni. Jadi jangan terlalu eager lah. Kadang-kadang berita pun kita faham lah, berita kita ni kadang-kadang dah jadi macam berita hiburan lah, berita-berita yang antarabangsa sekarang ni. Wartawan sekarang ni pun kena zaman zaman media sosial ni. Saya tengok wartawan yang dulu-dulu kan, kalau kita baca surat khabar dengan portal-portal yang kredibel macam Utusan pun, semua pun sekarang dah dia terpaksa buat tajuk-tajuk macam tu nak bersaing dengan Rais Summit TV lah apa kan. Payah. Tak buat tajuk, tak ada orang nak ni. Tu yang cabaran kepada dunia kewartawanan ni, memberi kesan kepada ni lah, pemerhati macam kita semua ni. Tu pandangan saya lah. Tak payah risau lah, tak payah risau. Okey Tan, last sebelum kita mengakhiri. Ada orang tanya, tips simpan jambang Tan. Mungkin saya pun tak pasti sebab adik-adik saya tak tebal sangat. Mungkin sebab masa kita dalam askar dulu kita diwajibkan cukur kan. Mungkin teori jangan cukur nanti naik tebal tu benar kot. Tapi tuan, yang saya perasan, samalah saya punya squad-squad pun ada yang Atma kan. Kalau Navy je senang gila nak tumbuh jambang, ke memang Navy ada latihan khas untuk nak menebalkan jambang? Tak pasti lah, tak pasti lah. Tapi masa sekolah dulu memang ada bond lah. Bond lah. Yang busu. Itu nombor lah. Nombor. Tidak pastilah, tak ada kebenaran. Okey Tan, saya rasa dah cukup jelas lah apa yang tuan bagi tahu. Saya akan publish kat YouTube. Kita terserahlah kepada netizen. Dia nak terima, kita pun cakap berdasarkan knowledge, berdasarkan facts, berdasarkan undang-undang antarabangsa, international law, semua kita dah sebut. Tapi kalau ada orang-orang yang dengan agenda tersendiri, dengan orang kata prinsip tersendiri, akhir zaman lah, benda lah, mengharapkan perang macam cerita cerita-cerita dekat TV ni, itu kita terpulang pada dorang lah. Tuan lah. Ini pun kita bincang saya rasa 2 atau 3 kali lah kita bincang isu yang sama kan. Bukan Navy boleh tumbuh jambang masa kat sea. Boleh. Tuan, last saya nak tanya. Tuan punya allowance jambang dulu berapa lah Tuan? Saya dengar benda ni masa dulu lagi. Saya tak ada allowance jambang. Oh ya ke? Tak ada allowance? Tak ada allowance. Oh, ingat ada allowance. Dulu saya kalau Army ada allowance misai. Kalau Air Force ada allowance lebih mata ni Ray-Ban tu kan. Navy ada allowance. Tahu saya dalam Navy tak ada apa allowance jambang lagi. Tak ada? Nak pakai kena mengadap apa semua. Kalau yang LLP memang kena mengadap permohonan pegawai pegawai laksana semua kena buat lah. Kalau yang lain pangkat tak boleh suka-suka hati pakai lah. Okey Tuan, sorry ganggu masa Tuan hari pagi-pagi Isnin ni. Mungkin Tuan ada ni ke, ada kerja ke apa. Saya perlukan Tuan punya expertise lah Tuan dalam hal EEZ Terima kasih juga jemput saya. Terima kasih banyak. Okey Tuan, thank you so much. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam.